Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton yang mulia, sama ada Muslim ataupun non-Muslim. Manalah tahu kot terbuka channel ni kan. Jadi Cik Man ingin mengucapkan selamat berpuasa pada hari yang seterusnya. InsyaAllah kita akan diberikan kekuatanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan puasa kita sampai ke penghujungnya. Bagi lelaki dia tak ada alasan yang pelik-pelik lah, uzur dan seumpamanya sebagaimana perempuan. Bagi perempuan pula mentang-mentang lah orang tak dapat tengok bukti engkau uzur, engkau pun memanjang kata uzur lah. Kan? Dalam sebulan tu bukannya cukup komplit 30 hari, ada yang sehari aja datang haid, ada yang 7 hari aja, ada yang sampai 2 minggu dan seumpamanya, dan baki tu boleh meneruskan puasa. Dan mana-mana yang tak dapat puasa ketika hari datang uzur tu, A, B, C, Allah bagi cuti tu, wajib ganti sebaik saja selesai bulan Ramadan selepas 1 Syawal. Sebab apa? Sebab 1 Syawal adalah hari yang diharamkan berpuasa. Sebab hari itu kita nak makan aja. Okey, hari ini kita nak meneruskan dengan tema yang lain, tapi dia berkenaan dengan Quran jugalah. Sebab sebelum ni kita banyak cerita pasal hukum hakam, kemudian di hujung-hujung tu ada cerita pasal tentang ayat yang menceritakan nama bulan Ramadan, dan pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, dan apakah fungsi-fungsi Al-Quran. Nak cerita pasal fungsi Al-Quran ni sebenarnya berminggu-minggu, berbulan-bulan tak habis kan, sebab Quran tu kitab mukjizat kan. Jadi kita bersifat menyambung. Cuma hari ni dalam tema untuk minggu ni insya-Allah kita akan ceritakan tentang Al-Quran dan yang sewaktu dengannya. Okey. Hari itu kita berhenti tentang apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ini berkenaan dengan kisah-kisah. Okey, kisah zaman dahulu kala tentang individu-individu yang sebelum ni. Ini menunjukkan betapa Al-Quran ini adalah sebuah kitab mukjizat. Dia bukan kitab karangan manusia, tapi dia adalah wahyu ataupun kalam Allah, yang apabila menceritakan tentang kisah dahulu kala, dia bukan satu fiksyen ataupun rekaan. Dan apabila menceritakan kisah akan datang, dia bukan merupakan satu angan-angan, impian, tahyul ataupun satu dongengan, bahkan realiti semata-mata. Sebab kalam ini adalah milik satu zat yang tidak sama dengan mana-mana makhluk, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita kaji balik Al-Quran, sesedara sekalian, adik-adik, makcik-makcik semua, Al-Quran ini selain daripada menceritakan tentang kisah-kisah yang memberikan pengajaran kepada kita, sebagaimana yang Cik Man sebut sebelum ni, kisah tentang para nabi dan rasul, kisah orang baik, kisah tentang orang baik yang bukan nabi dan rasul seumpama Maryam ataupun Luqman, kisah zaman dahulu kala orang-orang yang bermasalah dengan Tuhan seperti Firaun dan Qarun, dan kisah tentang individu-individu ataupun kisah tentang perkara-perkara yang akan berlaku pada akan datang, hari kiamat dan seumpamanya. Selain daripada kisah-kisah ini, Al-Quran juga merupakan suatu kitab sistem dan perundangan, di mana ada ayat-ayat yang berkenaan dengan hutang, ada ayat-ayat yang berkenaan dengan pusaka, sistem faraid. Sekarang ni kita tengok kadang-kadang masyarakat di sekeliling kita ataupun mungkin kita sendiri, bila salah seorang ahli keluarga meninggal, bergaduh, berebut nak merebut tanah sekangkang kera, kereta sebiji sampai pecah-pecah cermin nak mengatakan dialah yang punya dan seumpamanya. Jangan risau dan jangan cuba untuk menongkah arus, kerana Al-Quran sudah menyediakan satu sistem yang cukup sempurna dalam satu bab saja, iaitu yang berkenaan dengan sistem ataupun hukum hakam pusaka. Cuma buka saja surah An-Nisa ataupun ayat-ayat yang lain yang berkenaan dengan pusaka. Kalau kita tak jumpa dalam Quran, bukan sebab kita tak jumpa, tapi mungkin kita tak faham, ataupun dalam Quran itu banyak dia punya keumuman, maka Allah akan ceritakan secara detail melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis. Cik Man bagi contoh. Dalam Quran sebut umum, dalam hadis detail, elaborate kata orang kampung kita kan, elaborate, menghuraikan secara lebih detail. Contohnya dalam Quran Allah suruh semayang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salah, dan tunaikan sembahyang ataupun dirikan sembahyang.
Dalam Quran sebut umum, perintah umum, dirikan semayang. Tapi dalam Quran tak ada pun bagi tahu semayang zuhur, semayang asar 4 rakaat, semayang subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, sekian-sekian secara detail. Jadi adakah Al-Quran itu tak lengkap? Na'udzubillah kita nak cakap Quran macam tu. Quran memang kitab yang lengkap, kitab yang paling sahih atas alam semesta planet bumi ni. Cuma kita tak faham sifat Al-Quran. Quran ni dia cakap sikit aja, tapi memang syarat dan padat dengan hukum hakam. Jadi siapa yang akan menerangkan keumuman ayat Quran, maka itulah insan yang Quran itu diturunkan kepadanya. Siapa lagi kalau Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, rasul yang terakhir. Jadi berbalik kepada ayat Quran yang umum, wa aqimus solah, dan dirikanlah solat. Solat nak diri macam mana? Nak tertonggeng ke, nak melompat ke, nak berjoging ke, nak panjat ke, macam mana? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam hadisnya yang dipimpin oleh wahyu. Kita pun kena tahu hadis-hadis Nabi itu walaupun keluar daripada lisan dia, walaupun daripada makna dia, tetapi dia tak bercakap berdasarkan hawa nafsu. Dia tak bercakap berdasarkan saya rasa zuhur buat 4 rakaat kot. Tak, Nabi tidak begitu, dan dia selamat daripada segala gangguan ataupun segala confuse, melainkan dia dibimbing oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah sebut dalam surah An-Najm yang menceritakan tentang sifat Nabi ketika menyampaikan ajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah dia itu, siapa dia itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap berdasarkan hawa nafsu. Maknanya apa yang Nabi cakap itu walaupun bukan ayat Quran, tapi tetap dipimpin dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Al-Quran menerangkan tentang solat secara umum, perintah solat secara general, maka Nabi akan elaborate, akan menerangkan solat cara macam mana. Dalam satu hadis yang kita faham, Nabi sebut, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Jadi kita tengok Nabi sembahyang macam mana? Kita tak pernah nampak Nabi pun, macam mana nak tengok? Jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, nampaknya masih setia di situ. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi tadi kita berhenti. Sebelum berhenti tadi Cik Man bagi tahulah bahawa Al-Quran sifat dia umum. Kalau sifatnya umum, maka yang akan mengkhususkan ataupun yang akan mendetailkan, yang menghuraikan panjang lebar ialah Nabi. Jadi kalau misal kata dalam Quran kita tak jumpa berapa rakaat semayang zuhur, maka kita ada Nabi SAW yang akan menghuraikan. Tapi macam mana Maka Nabi sebut, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Cuma satu persoalan yang tengyang-nyang lah dekat fikiran kita. Macam mana nak tengok Nabi sembahyang? Zaman sahabat dulu bolehlah sahabat tengok Nabi sembahyang. Habis itu 100 tahun selepas sahabat tak ada pun tak boleh tengok Nabi sembahyang sebab Nabi dah wafat. Apatah lagi kita yang beratus-ratus tahun ni, yang ada 9-10 generasi ni. Jadi adakah apa yang Nabi cakap ni sembang sahaja ataupun benda tu tak betul? Tak, sebenarnya betul. Sembahyanglah kamu. Nabi bukan sebut dekat Abu Bakar saja. Nabi bukan cakap dekat sahabat-sahabat yang tengok dia saja. Bahkan Nabi sebut pada kita, sembahyanglah kamu. Ain, sembahyanglah kamu sebagaimana kau melihat aku sembahyang. Abu, sembahyanglah kamu macam mana kamu melihat aku sembahyang. Ali, sembahyanglah kamu bagaimana kamu melihat aku sembahyang. Tiga-tiga orang ni tak ada pada zaman Nabi. Tapi macam mana tiga orang ni boleh tengok? Mereka melihat dengan iman, mereka tengok dengan perpindahan ilmu dari satu generasi ke satu generasi. Macam mana tu? Nabi Muhammad mengajar para sahabat cara sembahyang. Sahabat tengok dengan mata kepala. Ramai, berpuluh-puluh ribu. Memang tak berlakunya kemungkinan ada berlaku penipuan. Sebab ramai, takkanlah dalam ramai-ramai tu ada yang
ada yang semuanya menipu kan. Jadi dalam berpuluh-puluh ribu sahabat yang tengok cara Nabi semayang tu, dia beralih pula pada generasi berpuluh-puluh ribu lagi. Kemudian generasi tabi'in alihkan pula ilmu semayang tu pada generasi tabi'ut tabi'in. Kemudian alih pada generasi tabi'ut tabi'it tabi'in, tabi'un, macam itulah lebih kurang. So perpindahan ilmu daripada zaman Nabi ke zaman sekarang merentas pelbagai generasi, setiap generasi beratus-ratus ribu, berjuta, maka mustahil mereka berhimpun memindahkan ilmu untuk menipu. Maka inilah dinamakan konsep mutawatir, iaitu hadis super sahih yang kita terima daripada mak bapak kita sebiji sebagaimana mak bapak kita terima daripada mak dia, dan seterusnya sampai ke generasi sahabat dan sahabat menyaksikan. Maka sebab tu kita tengok dekat surau-surau ataupun masjid-masjid ada program ataupun ada penceramah kata, okey, saya nak tunjuk cara wuduk Rasulullah. Bukan dia tu anak murid Rasulullah, tapi ilmu wuduk itu ataupun gambaran wuduk itu telah dipindahkan daripada satu zaman ke satu zaman. Maka ini maksudnya seolah-olah kita melihat mak kita semayang itu seolah-olah kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersembahyang. Kalau Nabi kata semayang Zuhur 4 rakaat, tiba-tiba berlaku pula dekat mak kita 7 rakaat, maka benda tu tidak akan terjadi. Jadi itulah maksudnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, menjelaskan ataupun menghuraikan keumuman Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tak akan cakap benda yang panjang-panjang tapi tak ada isi. Tapi Quran sebaliknya menceritakan tentang perkara secara ringkas tetapi syarat dengan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh yang lain, Cik Man nak sebut, apabila Quran menyebut tentang keumuman tentang makanan lah. Kulu washrabu, makan dan minumlah min rizkillah. Jadi Quran tak ada bagi tahu nak makan apa nak minum apa. Kedai mamak ada banyak, ada Milo, ada kopi 3 layer, ada tongkat Ali, ada kopi janda, bukan nak menggoda sekadar nak meniaga. Jadi kenapa nama-nama semua ni tak ada dalam Quran? Kenapa tak ada surah kopi janda? Kenapa tak ada surah Milo? Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dengan maha bijaksananya sudah meletakkan semua ini dalam satu ayat. Apa dia? Kulu washrabu min rizkillah. Ataupun dalam ayat yang lain, makanlah daripada apa yang keluar dekat bumi ni halalan tayyiba. Ini satu ayat dalam Quran. Allah suruh kita makan halal tayyib, iaitu yang halal, maknanya dapat pahala, tak haram kalau kita makan. Dan satu lagi tayyib. Tayyib ini yang bagus dari segi kesihatan, kemudian tak memudaratkan. Jadi dekat atas muka bumi ni, kalau Quran tak tulis pun secara detail ataupun secara spesifik, mana-mana kedai, mana-mana tempat, mana-mana pasar yang kita jumpa ada makanan halal, prinsip-prinsipnya yang diterangkan Quran, dan ada makanan yang baik, doktor kata okey, tak ada menyebabkan sakit, maka itu termasuk di bawah kandungan Al-Quran. Jadi Quran ini kitab yang sangat bijaksana. Dia tak cakap banyak, dia tak membebel-bebel, tak menjela-jela, tapi orang faham makna di sebaliknya. Sebab produk makin lama makin banyak, jenama makin lama makin banyak, maka berjuta-juta jenama ini diikat dengan satu ayat Quran yang umum. Itu keindahan ataupun kelebihan Al-Quran. Jadi fungsi Nabi Muhammad SAW kaitannya dengan Al-Quran sangat rapat. Kita tak boleh kata saya ni terima Quran sahajalah, saya percaya Quran sajalah. Yang penting itu Quran nombor satu. Jadi hadis-hadis Nabi ni minta maaf lah saya tak terima. Walaupun kita nampak macam suci sebab kita menerima Quran sepenuhnya, tetapi kita menolak Nabi bermakna kita menolak Quran. Sebab apa? Sebab dalam Quran Allah ada sebut ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Jadi macam mana boleh berlaku kontradik bila kita cakap saya hanya menerima Quran tapi saya tolak hadis-hadis Nabi. Ini kontradik, benda yang tak akan boleh bergabung antara dua benda yang mustahil. Minyak dengan air tak boleh bercampur. Maknanya bila kita terima Quran, tiba-tiba kita tolak Nabi, dua benda yang tak boleh bergabung. Melainkan kita menerima Quran, buktinya dengan kita menerima Nabi SAW. Cuma bila kita terima hadis-hadis daripada Nabi itu, kita kena tapislah mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Jadi kita berhenti seketika, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, kembali jawapan panah Cik Man. Jadi dah dua blok sebelum ni kita ceritakan tentang Al-Quran. Kita berhenti sekejap untuk kita tengok soalan-soalan daripada netizen lah. Marah pula netizen, nanti tak melayan mereka kan. Baik, campur logat aku. Jadi ada satu soalan daripada netizen yang berbunyi, Cik Man, bagaimana kita ingin memupuk budaya untuk cintakan Al-Quran? Soalan yang cantik ya. Nak-nak pula dekat bulan Ramadan ni kan, dia dah sinonim Quran dengan Ramadan. Teringat Quran, Ramadan. Sebab selalu dalam bulan Ramadan kita tadarus. Kalau datang Ramadannya memang standby. Mana Quran simpan daripada tahun lepas. 11 bulan tak baca-baca kan. Jadi kita nak pulun dalam bulan Ramadan ni dan kita sambung sampai Ramadan yang akan datang selama-lamanya. Jadi berbalik kepada soalan adik netizen tadi tu, macam mana nak memupuk budaya cintakan Quran? Yang pertama sekali, waktu kita nak menghadapi Quran ni, kita kena yakin dan faham Quran itu apa. Adakah dia novel, ataupun dia majalah, ataupun dia sok khabar yang akhirnya kita buang ataupun kita bungkus nasi lemak. Jadi kita kena faham tu. Al-Quran tak macam tu. Dia adalah suatu kalam Allah dan kitab yang sangat agung yang tak ada kecacatan. Satu benda adik-adik, yang adik-adik kena faham, maklum-maklum kena faham dan Cik Man pun kena faham, Quran tak ada kecacatan. Satu titik pun tak cacat. Quran tidak ada kekurangan. Bahkan Allah menjamin dalam Quran, sesungguhnya kami yang menurunkan Quran, iaitu dalam ayat tu Allah sebut az-zikra. Kami yang menurunkan az-zikra. Zikra ni peringatan, itu Quran bagi peringatan kat kita. Dan kamilah yang akan memeliharanya. Jadi Quran ni tak ada sebarang orang kata pertukaran. Tahun lepas 30 juzuk, tahun ni ada 29 aja, tak ada. Ataupun tahun ni tambah lagi, memang kena tambah juzuk ke 31 sebab terlupa nak turunkan pada zaman Nabi. Na'udzubillah, kita tidak bersifat macam tu. Bahkan Quran setelah Nabi wafat, sebelum Nabi wafat, Nabi kata apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kamu. Maknanya bila Quran tu dah lengkap, mana dah sempurna, completeness, sempurna segala-galanya, maka barulah Nabi wafat. Sebab Nabi telah menyempurnakan tugasnya. Jadi macam mana kita nak rasa seronok dengan Quran? Kita kena yakin Quran adalah nyawa kita. Kalau sok khabar tu bukan nyawa kita. Bila-bila boleh pijak, kadang-kadang nak duduk dekat lantai berabuk, ambil sok khabar kita lapik situ. Sebab benda tak penting. Tapi Quran penting. Bukan kita nak pijak-pijak ataupun bukan kita nak letak tepi waktu susah baru pakai. Bahkan Al-Quran adalah pembantu ketika sukar dan peneman ketika sunyi serta kawan rapat ketika bahagia. Maka jangan sesekali menjadikan Al-Quran itu sebagai sampingan-sampingan. Jadi kita kena fahamlah tanggungjawab kita terhadap Quran dan Quran itu siapa kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana nak menanam ataupun menumbuhkan rasa cinta Quran? Kita kena faham maksud dalam Quran. Sebab tu kadang-kadang kita rasa macam alamak, baca Quran macam tak ada feel lah. Sebab kita tak belajar isi kandungan. Kita tak faham maksud. Paling kurang pun adik-adik, kalaulah adik-adik bukan sekolah tahfiz. Okey, Cik Man nak bagi tips. Maklum Mak Ngah memang tak sempat nak sekolah agama. Mungkin tak belajar bahasa Arab. Tak ada masalah. Kita tak pernah istilah terlambat dalam hidup ni. Selagi kita bernyawa, walaupun lagi 5 minit kita nak meninggal dunia, kita tetap ada ruang untuk dekat dan kenal Allah. Jadi bagi siapa yang tak sekolah agama, yang tak belajar bahasa Arab, umur mungkin dekat separuh abad ataupun 5 siri, yang pertama sekali kita boleh belajar. Tak ada masalah lah kalaupun tak sempat nak belajar 30 juzuk. Yang penting sebelum kita meninggal dunia, kita sempat belajar 2-3 juzuk. Allah bukan nak tengok kuantiti kita belajar berapa juzuk pun. Tapi Allah nak tengok kualiti untuk kita menghabiskan hidup-hidup kita. So maklum, Pak Long boleh belajar mengaji. Cuma masalah yang berlaku di kalangan maklum Pak Long saya, Mak Ngah Pak Ngah saya di luar sana ni, kadang-kadang dia bagi alasan, Mak Ngah bukan tak nak belajar mengaji Cik Man. Mak Ngah ni jenis segan. Sekarang bila berkumpul ramai-ramai dengan Mak Ngah yang lain, tiba-tiba ustaz tu suruh Mak Ngah baca. Berbelit lidah ni. Nak menyebut huruf ra tu tersebut huruf Q. Jadi Mak Ngah segan. Mak Ngah jangan segan Mak Ngah. Sebab Mak Ngah yang sebelah Mak Ngah tu pun 2 kali 5 dengan Mak Ngah. Dia pun segan. Kesudahnya kalau masing-masing segan, 5-6 orang tu bisulah semuanya. Jadi dalam menuntut ilmu ni kita tak boleh segan.
ada segan yang dituntut, ada segan yang dicela. Segan yang dituntut, segan perempuan terhadap lelaki. Ain, Ali lalu tu, Abu lalu tu, tutup aurat kan. Itu segan yang dituntut. Tapi kalau segan yang kata yang dicela ialah bila Ain nak belajar Quran daripada suaminya Abu. Seganlah abang, Ain tak boleh sebut huruf W lah. Mana datangnya huruf W dalam Quran Ain oi. Oh sayang abang. Jadi benda-benda macam ni yang kita kena faham. Jadi dalam bab untuk menuntut ilmu ni tak boleh segan-segan. Mak Ngah pergi aja dengan tim Mak Ngah. Dulu tim bawang, sekarang ni bekas bawang Rangers. Jadi Mak Ngah jangan segan. Kawan-kawan sekumpulan tu sama 2 kali 5. So kita belajar je dalam pada bahasa yang silap. Hari ni silap tajwid 20. Minggu depan 10. Minggu lagi 1. Mak Ngah, tahniah. Juara tilawah kebangsaan. Tengok setiap manusia ada upgrade. Start daripada tak tahu kepada lebih tahu. Start daripada malu kepada menjadi guru. Maka itu. So, bila Mak Ngah belajar, adik-adik belajar Quran dengan ada guru yang mengajar, maka itu lebih menyebabkan kita semakin faham Quran. Sebab ustaz yang mengajar tu akan terangkan, okey, ini ayat istimewa, ini ayat tentang kematian, kita dah takut dah. Ini ayat tentang azab neraka, kita lagi down kot, takut nak buat maksiat. Ini ayat tentang syurga, semangat hidup untuk buat kebajikan. Jadi, Al-Quran itu memang kitab yang orang kata ada berita gembira dan ada berita yang menakutkan. Nanti yang akan Cik Man huraikan. Jadi tips yang terakhir ni sebelum Cik Man dan kita berhenti rehat untuk hari ini, sambung episod esok, ialah kita berkawan dengan orang yang cintakan Quran. Sebab bila kita kawan dengan orang cintakan Quran, kata, nak dengar ayat-ayat baru tak? Dia cintakan Quran, duduk dengan dia, memanjang, huraikan tentang Quran. Kalau kita berkawan dengan orang yang cintakan benda-benda lain, dia akan kongsi kita dengan benda yang dia cinta. Jadi akhirnya betul apa yang Nabi sebut dalam hadis, berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, kalau tak beli pun akhirnya kita dapat, sekurang-kurangnya kita dapat baunya. Yang dengan tukang besi, kalau tak bawa balik besi pun kita akan dapat bau besinya. Begitu juga dengan orang yang cintakan Quran, walaupun kita taklah pandai Quran tapi kita dapat tempias ilmunya. Maka ini 3 tips yang selebihnya adik-adik, makcik-makcik boleh cari di ruang-ruang ilmu yang akan datang. Kita berhenti rehat selama 24 jam. Sebab kita akan sambung episod yang seterusnya. Jangan buruk sangka, cepat nak kecam orang. Kita jumpa lagi esok dalam episod yang seterusnya. Waktu yang sama, jawapan panah Cik Man. Assalamualaikum.